Okey, sekarang Cik Wahab berada di kebun saya dan kita akan temu ramah Cik Wahab berkenaan dengan teknologi busut dan kita dapatkan sedikit pendapat daripada Cik Wahab apakah kebaikan dan juga pengalaman Cik Wahab dalam teknologi busut ini. Okay. Baik, terima kasih Mr. Lim. Berkaitan dengan pengalaman penanaman durian menggunakan teknologi busut, saya didedahkan dengan teknologi busut ini melalui 3 siri yang saya ikuti yang dibuat oleh Mr. Lim dengan kerjasama Fama. Kali pertama di Port Dickson dan kali kedua di Lembah Tenmeh. Kali ketiga juga di Lembah Tenmeh. Tapi selepas kali kedua, saya memulakan projek penanaman durian saya di 2 kawasan yang berbeza, 2 tapak. Satu tapak yang kawasannya pamah dan juga agak berlembah. Manakala satu tapak lagi ialah kawasan yang berbukit dengan kecurunan lebih kurang dalam 35 darjah. Okey, saya cerita yang tapak pertama. Tapak pertama saya mengikut sepenuhnya SOP yang dicadangkan oleh Mr. Lim, iaitu buat busut, saliran dan sebagainya, pengairan dan sebagainya. Saya buat longkang dan juga busut. Untuk tapak yang pertama ni usianya dah 14 bulan, pertumbuhan sangat-sangat memberansangkan, sekitar dalam lebih daripada 10 kaki ketinggian. Dengan anak benih ketika saya mula menanam hanya sekitar dalam 2 kaki saja. Manakala bagi tapak yang kedua, saya baru memulakan projek itu lebih kurang dalam 6 atau 7 bulan yang lepas. Ini kawasan bukit. Bagi kawasan bukit ni, saya tidak mengikuti sepenuhnya SOP yang dicadangkan oleh Mr. Lim, iaitu buat busut di kawasan bukit. Kerana saya beranggapan, kawasan bukit yang ada kecurunan yang agak curam, mungkin kandungan air tidak akan bertakung ataupun kandungan air mungkin dia mudah meresap. Jadi saya pun mendengar juga pandangan daripada beberapa pandangan lain sebenarnya yang bagi cadangan sebaliknya kawasan bukit tak perlu buat busut. Maka yang keduanya mungkin disebabkan oleh nak cut cost. Jadi saya ambil keputusan untuk tidak membuat busut di kawasan bukit. Apa yang berlaku? 6 bulan pertama bila saya menanam, pertumbuhan sangat menarik. Pertumbuhan sangat menarik di mana pokok itu boleh katakan sudah melepasi kepala saya. 6 bulan pertama. Okay. Tetapi pada bulan November dan Disember yang lepas, jumlah taburan hujan yang terlalu tinggi menyebabkan pokok-pokok saya di kawasan bukit tersebut semakin hari semakin timbul perubahan pada daun berbintik-bintik kuning. Dan pada ketika itu saya sampai ke satu tahap saya terpaksa pergi mengorek menggunakan cangkul kawasan bukit itu untuk memberi laluan air kerana kelembapan yang sangat tinggi. Dan selepas pada musim hujan yang banyak pada bulan 11 dan bulan 12 yang lalu, ujung Januari dan sehingga sekarang, hari ini kita awal Mac, langsung tidak ada hujan di kawasan berkenaan, menyebabkan pokok-pokok saya yang sebelum ini berbintik-bintik kuning sekarang menjadi hampir kuning sepenuhnya. Dan ini masalah yang saya hadapi berbanding dengan kawasan tanah pamah yang saya ikut SOP sepenuhnya. Walaupun hujan yang banyak, menerima hujan yang banyak pada bulan 11 dan 12 dan juga kemarau hampir 2 bulan di kawasan tersebut, dia langsung tidak terjejas. So ini saya punya experience saya. Terima kasih. Jadi pada pendapat Cik Wahab ialah kalau kita buat busut, kita kena buat sama ada tanah tinggi atau tanah rendah, kita kena buat, setuju? Ya, saya memang setuju. Jadi mungkin banyak orang masih agak mereka kata kurang setuju dengan kalau buat busut cuma di bahagian tanah rata dan tanah tinggi disebabkan air dapat dikeluarkan. Tapi kita tahu secara ikhlasnya microclimate ataupun kawasan setempat tu dia kena cepat kering. Kalau tidak memang pokok cepat reput lah. Jadi terima kasih Cik Wahab kerana kongsikan pengalaman ini supaya banyak orang lagi dapat mengelakkan kesilapan yang sama. Okey. Cuma saya mengharapkan kalau ada, ini pengalaman peribadi saya. So kalau ada sesiapa yang nak mengusahakan tanaman durian di kawasan berbukit, pastikan kita juga kena buat busut sebagaimana tanah pamah. Itu je. Saya rasa ini satu daripada juga perkongsian yang sangat berguna. Tidak kira tanah rata atau tanah berbukit, kita kena buat busut lah. Supaya pokok ini bila tibanya musim hujan, kita dapat mengelakkan masalah pokok kuning ataupun akar reput. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih.